Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya ingin saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar baharu sesi Oktober 2020 UiTM Cawangan Negeri Sembilan kerana telah berjaya menempatkan diri ataupun melanjutkan pengajian di universiti ini. Pada hari ini 9 Oktober 2020 akan saya kongsikan ataupun berikan sedikit taklimat pendaftaran kursus pelajar baharu dan apa perkara-perkara yang perlu anda tekankan dan anda teliti dalam membuat pendaftaran kursus. Baiklah, seterusnya, bagaimanakah caranya anda untuk mengakses student portal anda? Anda pergi sahaja ke browser yang anda gunakan dan anda type sahaja UiTM Student Portal. Seterusnya anda klik dan paparan seterusnya sistem akan meminta anda untuk memasukkan nombor pelajar anda dan kata laluan. Untuk makluman para pelajar, bagi mengakses sistem iStudent Portal buat pertama kalinya, pelajar perlu klik pada bahagian ini iaitu First Time Login, di mana paparan skrin seterusnya akan dipaparkan sebagaimana yang tertera di bahagian kanan ini, di mana sistem akan meminta anda untuk masukkan nombor pelajar, alamat email, yang mana alamat email ini adalah alamat email yang telah anda berikan semasa mengisi permohonan kemasukan tempoh hari. Anda masukkan security capture number dan anda klik send my password to my email now. Justru itu, kata laluan tersebut akan dihantar ke alamat email yang telah anda isikan di sini. Sekiranya anda telah pun mengemaskini kata laluan ini dan sampai satu masa anda terlupa apakah kata laluan yang telah anda buat sebelum ini, jadinya anda perlu pergi ke bahagian ini iaitu forgot your password untuk anda create password yang baharu. Baiklah, pada paparan skrin yang seterusnya, sistem akan meminta anda untuk mewujudkan kata laluan yang baharu mengikut kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Setelah anda berjaya mengakses student portal anda akan dapat lihat paparan seperti yang tertera, di mana terdapatnya maklumat peribadi anda dan juga maklumat penasihat akademik anda. Kalau kita lihat pada belah kanan, terdapatnya ada 6 menu. Yang pertama, e-academic system, iLearn portal, e-HCP system, application for continuation of studies, student financial service, Microsoft Office 365. Ya. So sebagaimana yang tertera, e-HCP system ni anda boleh membuat permohonan zakat, bantuan kebajikan dan kewangan dan lain-lain secara atas talian. Ya. Untuk anda melihat ataupun membuat semakan bil pengajian dan lain-lain bil, anda boleh pergi ke Student Financial Service. Kalau kita lihat pada belah kiri, terdapat juga menu untuk anda mengemaskini kata laluan iStudent Portal anda kepada kata laluan yang baru. Ya? Kalau kita lihat pada atas sekali, terdapatnya course outline, ya? Iaitu pelan pengajian anda. Anda boleh semak di sini pelan pengajian anda daripada anda pada semester 1 hinggalah semester yang terakhir. Ini adalah contoh paparan pelan pengajian yang akan dipaparkan. Sebagaimana kita lihat, ianya tertera ke semua subjek daripada anda Part 1 hinggalah ke semester yang terakhir. Untuk melakukan pendaftaran kursus, anda perlu pergi kepada menu e-academic system. Seterusnya, anda klik pada course registration current semester. Baiklah, inilah dia paparan sistem pendaftaran kursus anda. Sebagaimana kita lihat pada belah kiri ini terdapat beberapa menu, ya. Kalau kita lihat sini adalah current courses 2004. Ini bermakna adalah kod kursus yang telah pun didaftarkan
pada sesi 2024, iaitu sesi Oktober 2020 hingga Februari 2021. Ya. Menu yang kedua ini adalah Register New Courses. Ini adalah menu untuk kita mendaftarkan kod-kod kursus yang perlu kita daftarkan pada semester ini. Menu yang kedua adalah Change Elective. Ini adalah menu untuk kita menukarkan ataupun mendaftarkan kod kursus elektif. Sebagai satu contoh, pada sistem adalah tertera kod kursus elektifnya adalah bahasa Arab, sedangkan anda perlu mendaftarkan kod kursus bahasa Mandarin. Jadinya anda perlu menggunakan menu ini untuk menukarkan kod kursus bahasa Arab tadi kepada bahasa Mandarin. Seterusnya adalah menu Change Group. Ya. Ini apabila anda telah pun mendaftarkan sesuatu kursus pada sesuatu kumpulan. Sebagai satu contoh, kod kursus A ini anda telah daftarkan dalam kumpulan B sebagai contoh, dan anda ingin mengemaskini kumpulan tersebut ataupun menukarkannya kepada kumpulan C. So inilah menu yang anda perlu gunakan bagi tujuan tersebut. Menu seterusnya adalah Drop Courses, yang mana anda ingin menggugurkan kod-kod kursus yang telah pun anda daftarkan sebelum ini. Untuk makluman, sekiranya keputusan peperiksaan anda terdapat beberapa subjek yang gagal, di mana subjek yang gagal itu anda perlu mengulang pada semester yang berikutnya dengan segera. Kod-kod kursus yang gagal tadi anda tidak boleh gugurkan dengan sendirinya. Ianya memerlukan kebenaran daripada penasihat akademik ataupun koordinator program ataupun ketua pusat pengajian, yang mana kebenaran itu diberikan di dalam sistem. Apabila kebenaran di dalam sistem telah dilakukan, barulah anda boleh menggugurkan subjek tersebut sendiri. Seterusnya adalah Generate Bill. Generate Bill untuk pelajar-pelajar baru dan pelajar sepenuh masa adalah secara automatik. Ianya berbeza berbanding dengan pelajar-pelajar yang dalam mod pengajian sepenuh masa lanjut. Yang mana sepenuh masa lanjut ni terjadi apabila anda masih belum menghabiskan pengajian selepas tempoh yang telah ditetapkan. Sebagai satu contoh, pelan pengajian anda ataupun pengajian anda menetapkan memperuntukkan semester 1 hingga semester 5. Mana semester 5 itu adalah semester akhir dan anda bergraduat. Namun anda masih belum dapat bergraduat kerana terdapat kod-kod khusus yang belum diambil ataupun belum lulus, dan anda menambah semester kepada semester 6. So bermula pada semester 6 itu anda bukan lagi pelajar dalam mod pengajian sepenuh masa, tetapi dalam mod pengajian sepenuh masa lanjut. Ya, yang mana mod sepenuh masa lanjut ini di dalam peraturan akademik dia punya kadar bayaran adalah berbeza daripada pelajar sepenuh masa. Ya, oleh yang demikian, pelajar dalam kategori ini, iaitu kategori sepenuh masa lanjut ataupun SML, perlulah mendaftarkan dahulu ataupun menyelesaikan dahulu pendaftaran kursus bagi semua kursus yang hendak didaftarkan pada semester ini, dan kemudiannya barulah anda perlu pergi ke Generate Bill ini untuk menjana bil pengajian anda pada semester yang berkenaan. Ianya tidak dijana secara automatik kerana bil tersebut adalah berdasarkan jumlah kredit ataupun kod kursus yang anda daftarkan pada semester itu. Menu yang keenam ini adalah menu untuk anda menyemak jadual waktu kuliah anda. Baiklah, seterusnya kita akan cuba buat satu demonstrasi yang mana kita ingin daftarkan satu subjek sebagai satu contoh. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu pergi pada Register New Courses. So, kalau kita lihat di sini, inilah senarai kod kursus pada semester 1 bagi program yang berkaitan.
ada 7 subjek lagi yang belum ataupun yang masih belum didaftarkan. Untuk makluman saudara dan saudari, kod khusus yang dipaparkan ini adalah selaras dengan bahagian semasa pelajar tersebut. Sebagai contoh, anda sekarang pada bahagian 1, so senarai paparan khusus yang tertera adalah kesemuanya adalah kod-kod khusus semester 1 yang perlu anda ambil dan perlu anda daftarkan pada semester ini. Sebagai satu contoh, sekiranya anda telah masuk ke bahagian ataupun pergi ke semester 2, so sistem akan memaparkan hanya kod khusus pada semester 2 dan memaparkan kod khusus yang anda gagal pada semester pertama. Baiklah, kita cuba daftarkan satu kod khusus sebagai satu contoh. Okey, kalau kita lihat sini, saya cuba daftarkan Mat 112 iaitu Business Mat. Okey, ini adalah kod khusus dia. So kita nak tengok kumpulan apa yang ditawarkan di Negeri Sembilan. Kita klik display group. Baiklah, sebagaimana yang tertera di dalam sistem ini, kalau kita lihat, inilah dia kumpulan-kumpulan yang telah disediakan bagi mendaftarkan kod khusus MAT 112. Yang ini anda perlu kena lihat hati-hati, ya. Sebagai satu contoh, kita ambil seorang pelajar. Katalah pelajar ini adalah pelajar daripada kampus Rembau dari program BA 111. So jadinya dia perlu cari kumpulan atau yang telah diperuntukkan di bawah program BA 111. Untuk kampus Rembau, inilah dia kumpulan yang diperuntukkan di bawah BA 11, yang mana kumpulan yang daripada kampus Rembau akan bermula dengan kod kampusnya iaitu N5, diikuti dengan kod programnya BA 111 dan diikuti dengan semesternya iaitu semester 1 dan kumpulannya sama ada A, B, C dan lain-lain. Untuk kampus Seremban, pastikan anda lihat juga kumpulan anda. Biasanya kampus Seremban akan memulakan kod kursusnya ataupun kumpulannya dengan kod kampus N4, ya. Kalau kita lihat di sini, kesemua kod khusus ini di bawahnya ada tulis UiTM Campus Kuala Pilah, ya. Yang ini anda jangan risau kerana sistem penjadualan jadual waktu bagi ketiga-tiga kampus menggunakan platform yang sama, iaitu platform kampus induk kita, iaitu Campus Kuala Pilah. Jadi apa yang penting pada sini, anda perlu lihat pada kumpulan anda saja, ya. Lihat betul-betul kumpulan anda, jangan sampai anda tersalah daftar, di mana anda, sebagai contoh, anda adalah pelajar kampus Kuala Pilah tapi anda terdaftar pada kumpulan di kampus Seremban ataupun Rembau, sebagai satu contoh, ya. Dalam kes ni kita nak daftarkan dalam program ataupun kumpulan di kampus Rembau. Sebagai satu contoh, kita ambil nak register dalam kumpulan 1A, mana mengikut kumpulan yang telah ditetapkan oleh ketua pengasas pengajian anda. Kalau kita lihat di sini, maksimum kapasiti untuk kumpulan ini adalah 30 dan yang telah mendaftar adalah seramai 15 orang. Baiklah, kita daftarkan. Okey, sistem akan menunjukkan sama ada pendaftaran itu berjaya ataupun tidak. Sekiranya berlaku pertindihan jadual waktu, sistem akan memaklumkan pendaftaran itu tidak berjaya kerana berlakunya pertindihan jadual. Setelah kita daftarkan subjek itu tadi, sistem akan terus kembali kepada current courses, di mana menunjukkan setakat ini kita telah mendaftarkan 2 subjek.
termasuk subjek yang baru kita daftarkan tadi, iaitu MAT 112. Seterusnya, kita pergi ke menu Change Elective. Sebagai satu contoh, okey, ini adalah kod-kod elektif yang perlu diambil pada semester ini. Kita ambil satu contoh bagi kod kursus bahasa ketiga, ya. Sebagaimana tertera di sini, yang sedia ada adalah TAC 151, iaitu Foundation Arabic Level 2. Katalah anda sepatutnya mendaftarkan kod kursus bahasa Mandarin. So, bagaimana anda ingin menukarkan kod kursus bahasa Arab ini tadi kepada bahasa Mandarin? Kalau anda lihat pada bahagian kanan ini, terdapat menu Display Elective. Anda klik di sini dan sistem akan memaparkan subjek selain daripada bahasa Arab yang ditawarkan sebagai subjek elektif, iaitu TMC 151 Foundation Mandarin Level 2. So, untuk menukarkannya, anda klik Change. Anda juga boleh melihat kod kursus ini ditawarkan pada kumpulan apa, dan anda klik register untuk daftarkan kod kursus tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada menu yang ketiga, iaitu Change Group. Sebagaimana yang tertera, ini adalah kod kursus dan kumpulan yang kita telah daftarkan tadi. Namun begitu, kumpulan asal tadi adalah 1A, dan kita mahu menukarkannya atau memaskini kumpulan tersebut kepada 1C sebagai satu contoh. So, apa yang perlu kita lakukan? Klik saja pada menu belah kanan ini, Display Group, dan kita cari kumpulan N5 BA111 1C, iaitu kumpulan C yang kita perlu cari. Okey, kita dah jumpa. Inilah kumpulan yang kita perlu cari, iaitu kumpulan BA111C. Ini sebagai satu contoh. Ini untuk pelajar kampus Rembau daripada program pengusahaan perniagaan, dan kita klik Register. Okey, dan secara automatiknya kumpulan yang sebelum ini kita daftarkan 1A telah dikemaskini kepada 1C. So, kita pergi pada current courses balik. Kita tengok, kita semak adakah ianya telah pun dikemaskini, dan kita lihat sebagaimana tertera di sini, kumpulan tadi telah pun dikemaskini kepada 1C. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada menu 4.0, Drop Courses. Katalah kita ingin menggugurkan kod kursus MAT 112 yang telah kita daftarkan tadi. So, kita klik di sini. Okey, inilah kod kursus tadi yang kita telah daftarkan. Untuk menggugurkannya, kita pergi kepada menu yang sebelah kanan ini dan kita klik Drop. Okey, dan sistem akan memaklumkan sama ada transaksi pengguguran tadi berjaya ataupun tidak. Dalam kes ini, pengguguran kursus tadi telah pun berjaya. Setelah itu, kita pergi balik kepada current courses untuk kita semak sama ada kod kursus tadi telah pun gugur ataupun tidak. So, dalam keadaan sekarang, sebagaimana kita lihat, pengguguran kursus yang kita lakukan tadi adalah berjaya. Ya. Seterusnya, kita tengok pada Generated Bill. Okey, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, bahawa pelajar-pelajar baru dan pelajar sepenuh masa, bil pengajian akan dijana secara automatik, kecuali pelajar yang telah berubah mod pengajiannya daripada sepenuh masa ke sepenuh masa lanjut, sebagaimana sebab-sebab yang telah saya maklumkan sebentar tadi. Seterusnya, kita lihat kepada jadual waktu air crash.
Di sini para pelajar boleh membuat semakan jadual waktu kuliah bagi semester semasa. Sebagaimana contoh, di sini untuk Negeri Sembilan, maklumatnya kita perlu klik KP cawangan Negeri Sembilan dan submit. Dan akan tertera pada bahagian kiri ini senarai kod khusus bagi ketiga-tiga kampus yang ditawarkan pada semester ini. Kita lihat sini bilakah tarikh jadual waktu ini di jana. Dan sebagai satu contoh, katalah kita ambil satu kod untuk kita membuat semakan jadual waktunya. Di sini saya ambil contoh kod kursus ECO 162. Kita klik dan terpapar semua jadual waktu bagi setiap kumpulan yang berada di bawah kod kursus ECO 162. Sekiranya anda mempunyai masalah pendaftaran kursus berkaitan pelan pengajian dan sebagainya, anda boleh merujuk kepada yang pertama, penasihat akademik anda, kedua, ketua program ataupun penyelaras program anda, ketiga, ketua pusat pengajian anda. Manakala masalah-masalah berkaitan sistem, anda boleh majukan kepada bahagian hal ehwal akademik, dan juga anda boleh membuat aduan melalui unit UiTM sebagaimana yang tertera di skrin anda. Seperti yang anda lihat, anda boleh mengemukakan aduan melalui sistem unit. Setelah tempoh pendaftaran kursus tamat, akan datang ataupun hadir satu lagi proses selepas itu, iaitu proses validasi kursus, di mana tempoh validasi kursus berdaftar bagi semester semasa adalah bermula daripada 26 Oktober sehingga 9 November 2020. Jadi apa yang perlu pelajar lakukan sebelum membuat pengesahan kursus bagi kod-kod kursus yang telah didaftarkan sebelum ini ialah pelajar perlu semak dengan teliti semua maklumat pendaftaran kursus, baik dari segi kod kursus dan juga kumpulan-kumpulan yang telah didaftarkan, dan anda perlu pastikan bahawasanya kesemua maklumat itu adalah tepat dan betul sebelum anda membuat pengesahan. Setelah anda membuat pengesahan, anda perlu mencetak ataupun membuat turun satu salinan pengesahan untuk simpanan dan rujukan anda. Manakala satu lagi salinan soft copy anda perlu emailkan kepada penasihat akademik anda untuk semakan mereka dan pengesahan mereka. Sekadar itu dahulu daripada saya. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang itu dan lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.